Ready belum? Dah, Madam. Alright, so kita start passive question session 2020-2021. So kita try buat sebanyak soalan yang banyak lah. Alright, make sure awak buat sama-sama ataupun siapa yang dah buat tu fahamkan, check betul tak apa yang buat. Alright, so figure 1 shows 3 fixed point charges Q1, okay, plus 12 nanocoulomb, Q2 plus 3 nano, and Q3 negative 3, 4 nano. Okay, sketch electric force on the charge Q3. So maksud soalan dia nak pada Q3 kat sini. Pada Q3. So kalau awak dalam awak punya peta jawapan, so buat force So kalau awak ingat force dia adalah kalau opposite charges dia attractive, kalau same charges dia repulsive. So ini adalah charge dia adalah negatif, ini adalah positif. So dia akan attract. So ini kita gunakan sebagai F2. Okay, dan ini dia positif juga. So kita namakan dia sebagai F1, the attractive force. So this is awak punya sketch electric force diagram. So ini saja awak dah dapat 2 markah. 2 marks. Okay, settle. Itu saja. Next. Untuk soalan nombor 1, kalau tengok soalan nombor 1 dia ada 4 markah, 4 marks plus 6 marks, so dia ada 10 marks. So banyak untuk soalan nombor 1, chapter 1. Right, next adalah calculate the total electric potential energy. So kalau total electric potential energy, formula yang mana awak nak pakai? Tengok formula awak, formula mana awak nak pakai? Buka sekali dengan formula awak. Which formula? Tell me, which number? Total electric potential energy of the system. Ini dalam system. So which formula? Tell me. Nombor 3, Madam. Nombor 3. Total electric potential energy of system. Bukan nombor 3. Yang nombor 3 tu electric field. Sekarang ni potential energy. Which one? Formula nombor berapa? 9, Madam. Yes, formula nombor 9. So the formula is U is equals to K Q1 Q2. So kita ada ni mu1, mu2, ini 3. So K Q1 Q2 over R12 plus dengan Q1 Q3 over R13 plus dengan Q2 Q3 over R23. Ingat, so bila energy dia adalah skala quantity, so bila masukkan charge mesti masukkan dia punya positif dan negatif. Yang tak perlu masuk hanyalah force dengan electric field. Bila awak kira yang ini, ni tak perlu masuk dia punya negative charge tu sebab dia ada direction. But this one awak kena masukkan sebab magnitude tu, so negatif tu dia ada memberi maksud. Alright. So K, list of constant, what is the value of list K? Tengok dalam list of constant, what is your K? Apa nilai K? Berapa cepat? Tell me which one. Okay, list of constant. Look at your list of selected constant values and formula. So what is the value for K? 9 darab 10 power. 10 power of 9. Iaitu constant of proportionality of 4 Coulomb's law. K. Jangan awak ambil yang Boltzmann constant tu. Pun ada juga yang buat salah macam tu. So Q1 nya adalah, nilai Q1 adalah 12 nano. 12 darab 10 negatif 9 over darab dengan
Dah habis ni. Darab dengan Q2. Q2 adalah 3 nano. So 3 darab 10 negatif 9. Bahagi dengan R12. R12 adalah 12. Oh, kena cari lah. So ini adalah square root 8 square plus dengan 4 square. So what is the value here? Tak buat sekali sama-sama. What is the value, Harya? Hmm? Lapan point sembilan empat. Okay, good. Sentimeter So kat sini akan jadi 0.0894 square. Square pula. Tak ada square Okay. So plus dengan Q1, Q3. So 12 times 10 power of negative 9 times dengan Q3. Q3 ni ada, tengok ada negatif. So darab negatif, itu berapa Negatif 4 nano. 4 darab 10 negatif 9. So bahagi dengan R13. R13 adalah 8 cm. So 0.08 itu campur dengan Q2. 3 times 10 power of negative 9. Buat sama-sama. So 3 negative 4 times 10 power of negative 9. So bahagi dengan 4 cm. So 0.04. So berapa, what is the value of U? Cepat. Kira. What is your answer? So the answer is kena buat laju ni soalan 2 markah je. Cepat. Negative 4.176 times 6 power of negative 6. Unit. Joule. Yes. So gantian ni 1 markah, kat sini 1 markah. Wajib ada unit. Penat awak kira tapi awak salah tulis unit, so awak tak ada markah. So ini wajib ada negatif So kalau salah. Settle soalan nombor A, 1A. Nah, kita tengok soalan seterusnya. Ini saya terus bagi tahu pemarkahan yang diberi dalam exam nanti. So gantian tu 1 markah. Okay, a ball with mass 25 gram. Okay, so dia ada mass. Total charge 20 microcoulomb is placed between 2 parallel plate charges plate. 2 parallel charge plates. In static equilibrium, determine the magnitude of the electric field in the plates. Bila dia kata equilibrium, maksudnya ada satu, dia ada weight. So ada satu daya yang menyebabkan dia dalam equilibrium. So dia berada di dalam electric field. Kalau awak tak dapat nak tangkap macam ni lagi, so awak tengok soalan seterusnya. Calculate the acceleration of the ball if moves horizontally parallel with the electric field. So electric field kena lukis lah, awak boleh dapat ini je. Electric field awak boleh sama ada positif macam ni. So ball ni kat sini, ball positive charge. So ada weight. Tapi dia move horizontally with plate.
ataupun awak boleh lukis macam ni. So mana satu yang awak nak lukis? Tapi dia dalam equilibrium. So mesti ada satu daya yang tarik ke atas. So daya yang kemungkinan adalah electric field. So kalau macam ni, electric field kita macam ni. So ini tak mungkin gambar rajah dia macam ni. So kita tahu dia mesti dia belah macam ni. So dia adalah macam ni. So macam mana? Okay, dekat sini. Ni dia punya weight. So awak rasa dia mesti ada satu daya untuk menyebabkan dia dalam equilibrium, iaitu daya ke atas. Iaitu dinamakan sebagai electric field. So kita punya charge plate sebenarnya ke atas ni charge apa? Ini charge apa? Yang ini charge apa? Belah atas charge apa? Belah atas charge apa? Yes, that's why awak kena tahu dia dapat imagine. Belah atas charge negatif, belah bawah charge positif. Sebab kita tahu dia adalah macam ni, ke atas. So electric field dia mesti directionnya ke atas. Barulah benda ini, ball ini berada dalam equilibrium. So bila dikatakan dalam equilibrium, benda-benda macam tu awak kena faham lah. So bila dikatakan dalam equilibrium, maksudnya FE ni adalah sama dengan W. Sebab dia equilibrium. Perkataan dia adalah equilibrium. Okay, so settle yang itu. Soalan dia sekarang cari, so awak dah boleh dapat mesin. So electric field. Determine the magnitude of the electric field. So kita proceed lah. So electric field, of course, FE is equals to QE. So W is equals to mg. So E kita nak cari is equals to mg. mg divided by Q. Okay, so sekarang dah boleh carilah. Mass dia dah bagi dalam soalan. Massnya adalah, apa soalan dia? Jauh dah soalan dia. 25 gram, 20 mikrokulam. Okay, 25 gram darab 10 negatif 3. So, 9.81. 20 mikrokulam. So, 20 darab 10 negatif 6. So, jawapannya akan jadi so what is the answer? 12262.5. Nombor 1.22. Biasakan 2 dp 1.22, 1.23 ke 1.22? 1.23 times 10 power of 4. Okay, now unit. I want the unit. Tak dengar. Tak dengar. Fatihah. VM -1. VM negative 1. Ataupun boleh ni sama dengan F over Q kan. Boleh juga Newton per Coulomb. So mana-mana so, ni betul. So macam mana bakal tu beri? Bila kata dalam equilibrium awak faham. So awak bagi yang ini 1 markah. Ini gantian 1 markah. Ini jawapan berserta unit 1 markah. Ini JU1. Jawapan ada unit 1 markah. Ini adalah markah konsep. Awak faham bila kata equilibrium, awak kata FE is equals to W. Itu pemberian markah ni. Faham? Okay. Next question. Okay, next question adalah find, calculate the acceleration of the ball if moves horizontally parallel with electric field. So sekarang dia bergerak macam tu. Boleh bergerak garis lurus lah sebab dia equilibrium macam tu. So acceleration dia of course again kita buat so FE is equals to A. Dia ada acceleration. So QE is equals to MA. A kita nak cari. So Q E over dengan M. So benda yang sama sajalah. So Q awak adalah charge-nya adalah 20 mikro darab 10 negatif 6. E ni awak dah cari. Bendanya sebenarnya pusing balik je.
Ini dah cari 1.23 darab 10 kuasa 4. So, M-nya adalah mass-nya dibagi 25 gram darab 10 negatif 3. So, automatik awak akan dapat 9.81 ms negatif 2. Okay, settle. So, 2 markah kat sini, mana dia bagi? Satu gantian dan satu lagi jawapan peserta ini. Dan lagi satu konsepnya adalah this one. So, ni markah konsep, ni markah gantian, ni markah jawapan peserta ini. Understand? Okay? Yeah. Okay, so itu pemberian markah dia. So make sure every step yang especially yang ada konsep, please write down. Jangan malas nak tulis. Rumus tak ada markah. Tapi ia akan untuk next step awak akan masukkan di penggantian, baru yang itu ada markah. So kena tulis rumus. Konsep, sila, tulis. Alright, next. Kita tengok soalan nombor 2. So saya dah dapat 10 markah. Saya kata target yang soalannya banyak markah ni. Kena fahamkan betul-betul. Okay, next adalah soalan 3 markah, soalan chapter 2. An uncharged capacitor of 58 microfarad. So dia dah bagi dia punya capacitance dia is connected in series with a resistor. So dia dah bagi dia punya R. Then the capacitor start charging. So the process adalah charging to the resistor. Calculate the time required for the capacitor to reach 30% of its maximum charge. Apa maksud soalan tu? Dia charging process. So dia dah bagi, apa yang dia bagi ni? 30% of its maximum charge tu apa? Dia dah bagi. Buat dalam bentuk equation macam mana? Nak dapat satu markah ni. Apa maksud soalan tu? Information yang dia dah bagi. Dalam bentuk equation. Cepat. Q is equals to berapa? 0.3 Q? Q naught. Yes, kena tulis. Ataupun saya buat step yang pertama. Kalau awak nak nampak 30% daripada Q naught. So ataupun 0.3 Q naught. Okay, so sekarang proses dia charging. So formula dia berapa saya nak pakai? Formula apa saya nak pakai? Cepat. Tengok formula, kena tahu formula mana nak pakai. Cepat. Yang Q naught bracket 1 minus Yes, very. Nombor 14 kan? So Q sama dengan Q naught 1 minus eksponen negatif T over dengan C. Itu equation nombor 14. Ini adalah charging. Charging, ini equationnya. So kita masuklah. Q adalah 0.3. Q naught sama dengan Q naught. So 1 minus eksponen negatif T kita nak cari. R dia dah bagi 100 kilo. 100 kilo. 100 darab 10 lah. Darab 10 kuasa 3. So darab dengan capacitance dia adalah 58 micro. 58 darab 10 negatif 6. Okay, so settle yang ini. So dapat markah kat mana? Markah yang pertama yang ini. Iaitu markah konsep. Awak faham daripada soalan. So sila tulis maklumat yang awak dapat. Kemudian yang markah kedua adalah markah gantian. Boleh ganti. So kita settlekan. So Q naught dengan Q naught settle. So saya satu tolak. So satu saya bawa ke belah sana. So negatif 0.7 sama dengan negatif eksponen negatif T over C. So saya cancelkan ni. Saya nak hilangkan eksponen. Saya buat ln lah macam biasa. Ln 0.7 sama dengan negatif T over dengan 100 darab 10 kuasa 3, 58 darab 10 negatif 6. Okey, selesaikan cepat. Saya nak T saya sama dengan berapa?
is the answer 40. Dua 2.07 second. Very good. So settled. So ini adalah markah yang ketiga. Jawapan yang unik 1 markah. Settle. So dapat 3 markah. Boleh? Sekarang. Next, kita tengok soalan seterusnya adalah figure 2 shows R1, R2 and R3 connected to a 15 volt power supply. Okay, so power supply. Calculate the effective resistance. Okay, ini soalan senang 7 markah. Okay. Effective resistance. So selesaikan mana yang parallel dulu kan. So R effective boleh buat satu-satu ataupun straight away. Kalau yang mahir tu R2 ada dalam 12 campur dengan 1 over R3 adalah 5. Tapi saya mesti terbalikkan dia inverse. Saya mesti inverse kan. Baru saya dapat dia punya R23 plus dengan, so dia akan jadi, bila dah settle yang ini dia akan jadi series macam ni. Okay, so jadi series dengan R1, so plus dengan 10. So what is the R effective? 13.53 ohm. 13.53 ohm. Okay, so itu saja awak dah dapat 3 markah. Ini 1 markah. Mana markah? Iaitu yang pertama parallel, yang kedua dia adalah series, konsepnya, yang ketiga adalah jawapan yang unik. So dapat 3 markah. Settle. Next question adalah potential difference across R3. So nak across R3 sahaja dia punya V. Okay, so kita tahu, so bila dia dah pecah macam ni, so akan jadi satu macam ni. So kita total V-nya adalah 15. So saya cari current dululah. V sama dengan IR. I-nya adalah, V-nya adalah 15. 15, so sama dengan I saya nak cari. Resistance adalah 13.53. So saya dapat I-nya adalah I yang lalu 1.11. 1.11 ampere. Dan saya tahu V2 is equals to V3. V2 is equals to V3. Sebab apa? Dia parallel. So saya cari V across ini. Ini cara saya. So ikut awak masing-masing apa. So V1 sama dengan 1.11 darab dengan R1 adalah 10. So saya dapat V1 adalah 11.1 volts. Therefore, saya cari V2 sama dengan V3 sama dengan 15. So buat 15 tolak dengan 11.1. So saya akan dapat 3.9 volts. Settle. Faham tak? Okey tak? Faham ya, Tim? Okey, so mana-manalah ada yang nak buat cara pecahan ke, up to you. Yang penting dapat cara yang awak faham. So settle yang ini, total kat sini 4 markah. So ini 1, ini 1, ini 1. Mungkin dia bagi konsep dulu. Konsep kat sini dia bagi 2. So settle. Ini total 7 markah. Alright, now soalan seterusnya. Figure 3 shows a circuit consisting of 2 batteries and 2 resistors. Calculate the value of I3 and R3. So bila awak tengok ada 2 EMF ni, awak tahu dia adalah Kirchhoff law kan? Kirchhoff. So Kirchhoff dia ada dia punya law dia. Yang pertama untuk awak dapatkan markah, iaitu dekat junction. Apa dia punya law? What is the law? Summation I in equal to summation I out. Very good. Ni kena hafal So ini dapat markah 1 untuk konsep. Okay, apa I in dia? Apa I2 plus I3 equal to I1. Okay, I in I2 plus I3. Okay, I in saya ambil yang ni lah.
I1 is equal to I out dia adalah I2 plus dengan I3. Sekejap ya, batuk lah. Okey, apa I1 dia dah bagi dalam soalan. Buat dah nampak. I1 dia 9 So 9 sama dengan I2 ni adalah 3. So campur dengan I3. Okay, automatik awak dapat I3 awak adalah sama dengan 6 ampere. So ini sahaja dah dapat dua, markah yang seterusnya. Jawapan dan unit. Satu markah. Next. Ni settle I3 settle. So abang ni adalah cari R3. Okay. Apakah Kirchhoff law yang kedua? Rules yang kedua. Summation EMF equal to summation IR. Okay, so ini dapat markah yang ketiga. So automatik kalau awak hafal dua ni, awak dapat dua markah free saja. Okay, so kita tengoklah, kita mesti tengok loop kita. Macam mana saya nak buat? So tips saya adalah, awak tengok ni negatif, ni positif. So kita punya current flow macam tu. So yang ini negatif, yang ini positif. Kita punya current flow macam ni. So kalau awak tengok EMF 2 ni nilainya contoh ni 7, yang ni 18. So kita ambil follow direction yang besar. Kalau ini 27, ini 18, kita follow direction yang besar. Maksud saya, kita tengok direction yang kita loop yang kita nak case, kita follow siapa yang besar. Lebih senang, so, kita buat loop 1 saya. So disebabkan yang ini tadi direction dia macam ni, so saya buat loop saya pun saya follow loop macam ni. Follow lah dekat belah atas ni. Supaya senang. Okay, ni loop 1. So apa EMF yang saya jumpa untuk loop 1? Loop 1, total EMF-nya adalah, tengok yang ini direction-nya adalah ke kanan. Saya punya loop pun ke kanan. Jadi dia positif. So 18. Okay. So kemudian saya tengok yang bawah ni, saya jumpa EMF saya ke kanan, tapi saya punya loop ke kiri. So dia tolak dengan EMF 2. Faham tu? Ingat tak? Ingat, madam. So sama dengan total. So saya jumpa kat sini, saya hanya jumpa resistornya yang 4. So current yang lalunya adalah I2 iaitu 3. So is equals to 3 darab dengan direction dia sama tak? So kanan loop ke kiri dan current juga ke kiri. So direction sama. So dia positif. So 3 darab dengan 4. So automatik kita dapat EMF 2 is equals to 18 tolak dengan 12 sama dengan 6 volt. Dah jumpa ke jawapan? Belum. Soalan nak tanya R3 di bawah sini. So kita next, kita dah dapat EMF ni. Okay, settle. Belah atas dah tak relate dah dengan loop belah bawah. Now, saya punya loop bawah. Saya buat loop. Yang ini loopnya direction untuk EMF ni adalah macam ni. So saya follow lah loop saya, senang. Saya buat macam ni juga. Sebab apa? Saya nak jumpa, saya nak positifkan dia. Untuk loop 2. Loop 2. So summation of EMF adalah, kita tahu dia adalah 6 tadi. So dia positif. 6 sama dengan, so saya jumpa ni, currentnya ke kiri. Saya punya loop adalah ke kanan. So dia adalah negatif. Negatif. Resistance adalah 4. So negatif apa? Negatif. I-nya adalah 3 darab dengan 4. Okay, next. Saya jumpa direction of loop ke kiri dan current juga ke kiri. So dia adalah positif. Campur dengan I3, 6 kita dah cari tadi. 6 darab dengan R3.
So automatic kita dapat R3 adalah 6. Yes, 6 campur 12 bahagi dengan 6 is equals to 3 ohm. Okay, settle. So kat mana dapat jawapan dia total 5 markah ya. So tadi konsep dah ada, yang ni 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. So 5 markah untuk Kirchhoff. Understand? Boleh? Boleh. Madam. Okay, yang lain okey tak ni? Saya tak dengar suara yang lain. Okey tak? Kalau okey, raise your hand. Okay, madam. Okay, good. Thank you for your response. Okay, next. Number 4. Yang ini pun sama. 10 markah untuk chapter 5. A 14 turns circular coil is placed on a paper which lies in 1.2 Tesla magnetic field pointing inwards to the paper. The coil diameter changes from 22 to 7.2 in 1.8 second. So perubahan berlaku adalah dari segi dA over dt. Sebab ini diameter. Soalan dia adalah determine the direction of the induced current. So awak kena imagine lah. So ada paper kat sini. So coil ni macam tu. Dan dia punya magnetic field point inwards. So macam ni lah. Dekat coil tu ke arah dalam. So sekarang ni macam mana awak nak tentukan direction of induced current? So genggam tangan kanan awak kan. Tapi tengok perubahan yang berlaku adalah daripada besar kepada kecil. Lenz law kata dia nak oppose perubahan. Dia tak nak bagi berubah menjadi kecil. Tak nak. So untuk dia mengelakkan berubah menjadi kecil, dia kena oppose perubahan yang nak jadikan kecil tu. Jadi dia kena kuatkan dia punya direction tu lah. So dia akan kena samakan direction. So direction ni adalah ke mana? Ke mana? So genggam tangan kanan awak ni. Ini ibu jari. So awak punya jari ni, so dia akan jadi clockwise. Betul tak? Betul. So dia akan jadi clockwise. Ni clockwise. Jawapannya adalah clockwise. Okay, saya tukar soalan. Kalau saya punya soalan daripada 7.2 menjadi 22.7, daripada kecil kepada besar, what is the direction of the induced EMF? Direction of induced EMF sekarang. Kalau guna genggaman tangan kanan awak, so awak akan dapat direction dia macam ni kan? Betul tak? Clockwise juga, betul tak? Tapi sekarang dia nak elakkan daripada kecil menjadi besar. Jadi dia nak lemahkan dia, Lenz law oppose. So dia akan menjadi what direction? Anti-clockwise. Understand? Understand, madam. Yang lain boleh tak? Faham tak? So kena tengok, madam. so kena tengok perubahan apa yang berlaku. Ni sangat penting. Perubahan apa yang berlaku. So daripada besar kepada kecil, dia tak nak lagi berubah menjadi kecil. So dia mengekalkan dia punya direction. Tapi kalau daripada kecil menjadi besar, dia tak nak bagi besar. So dia akan menukar dia punya direction. Understand? Alright, so this one is jawapan dia adalah clockwise. Sebab dia tak nak dia oppose daripada besar menjadi kecil. So dia kena kuatkan. Alright, soalan seterusnya adalah calculate the magnitude of the EMF induced in the circuit. Magnitude So
Formula mana satu saya nak pakai ni? Tengok list of formula. Which formula? Formula nombor berapa? 44. 44. Very good. So EMF is equals to negative NB dA over dt. dA over dt. So dia ada negatif. Betul. Question dia ada negatif. Tetapi soalan dia nak magnitude. Tak apalah. So kita tengok dulu perubahan. So sama dengan negatif N dia adalah 14 turns. B dia adalah 1.2 Tesla. dA over dt. Dia berubah daripada 22 kepada 72. So final tolak initial. So 7.2 diameter. So diameter adalah pi per 4 darab dengan masa nampak ni. Pi darab dengan 7.2 darab 10 negatif 2 square bahagi dengan 4. Itu baru final tolak dengan initial pi 22.5 darab 10 negatif 2 square bahagi dengan 4. Itu baru dA bahagi dengan dt nya adalah 1.8. Okay, so the answer will be induced EMF equation ada negatif, ini jawapan pun ada negatif, so jawapan akhirnya adalah positif, which is what is the answer? .33 watt. Very good, so settle. So markah dapat kat mana? Markah dapat dekat gantian satu markah. Okay, konsep satu markah. Konsep ni adalah yang ini. Awak kira dia punya area. Ni dapat satu markah konsep. Gantian satu lagi markah. Jawapan akhir satu markah. Area ni adalah konsep. So ni adalah markah konsep. Next, kita tengok soalan seterusnya adalah induced current. So awak dah ada induced EMF, so dia bagi resistance 7.5, so senanglah. EMF sama dengan IR. So EMF ni ada 0.33. I ni kita nak cari resistance adalah 7.5. So kita akan dapat. So gantian ni satu markah. Jawapan akhir ni adalah point 04 unit. A. So ini satu markah. Jawapan beserta unit satu markah. Settle soalan nombor 4. Next kita tengok soalan 4B. A circular coil of N turns, dia bagi N turns, with current 9.4 milliampere has inductance of 15 millihenry. Okay, calculate the magnetic flux linkage. Okay, soalan saya ni, inductance dia punya simbol apa ni? Inductance ni punya simbol apa? L. Ini current I, so dia bagi N. Soalan dia cari magnetic flux linkage through the coil. So saya punya equation yang mana satu? Flux linkage. Saya punya equation yang mana satu? L equal to N V O I. Good, so equation 47 So L is equals to N V over dengan I. Okay, so magnetic flux linkage adalah NV lah. Is equals to Li. So kita darab je lah. So Li kita adalah L 15 mili darab 10 negatif 3
I kita adalah 9.4 mili. 10 negatif 3. So my ini NV ni adalah psi magnetic flux linkage. So what is the answer? Answer 1.41 times power of negative negative 4 unit. Unit Weber. Weber. Tak ingat Weber tak ada masalah. Awak ingat yang ini. Boleh juga lah. Weber lah Weber. Ataupun Tesla meter square. Masalah. So unitnya mesti betul. Ni so jawapan dia bagi markah pada gantian 1 markah. Jawapan berserta unit 1 markah. Okay, settle. Next adalah the radius of the core AM is 420 turns. Radius of the core. So saya nak pakai formula yang mana? Tengok list of formula. Which formula saya akan pakai? 48. 48 untuk core. Very good. So L is equals to 48 mu naught N squared A over dengan 2R. Tapi A saya adalah, formula dia apa? 2 pi R. Pi R squared. Pi R squared. Betul So mu naught N squared pi R squared bahagi dengan 2R. So saya boleh cancel 1R lah. So sama dengan L. Okay, so masukkan dalam equation. Sebab soalan nak cari radius. Masuklah. So sekarang L nya adalah, inductance tadi adalah 15 di Henry kan. 15 darab 10 negatif 3 sama dengan mu naught. Mu naught apa nilai mu naught? 4 pi 4 pi times 10 power of negative 7. 7 settle. N squared. N nya dia bagi dalam soalan adalah 420. So 420 squared pi R. So pi R bahagi dengan 2. So R saya. So maka saya akan dapat dekat sini adalah gantian. Dan jawapan akhir saya 1 markah. That is my answer. Apa? 43.08. 33 point? 43. 43.08 times 10 negative T unit. meter. Okay, so jawapan 1 markah. Jawapan beserta unit 1 markah. Settle. Faham? Okay tak tu? So far okay? Okay, madam. Alright, okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 5. A series of RCL, RLC. So ada 3. Circuit ni ada 3. Attached to a power supply of peak voltage. So ini dia bagi V0. With a power factor. Power factor dia bagi
cos phi. Mesti tahulah cos phi of 0.76. Given I is equals to 4.5 sin 20 pi t. So awak tahu dia bagi yang ini adalah I naught. Ini adalah I naught. Okay, where I in ampere and t in second. Calculate the RMS current. So senang je lah. So I RMS is equals to I naught divided by square root 2. So masuk I naught nya adalah 4.5 bagi dengan square root 2. So jawapannya adalah 3.18 3.18 unit ampere. ampere. Markah kat mana? Markah kat sini 4.5 awak tahu ia adalah I naught. Awak akan dapat markah konsep. Dan sini awak akan dapat jawapan unit 1. That's why penting konsep-konsep tu awak ambil markah dia. Alright, so settle untuk RMS current. The value of resistance. The value of resistance. R. Nak guna apa? Tengok list of formula. Mana awak nak cari value of resistance? Guna formula yang mana? Kita guna apa yang ada saja. Dia tak ada dalam list of formula tapi aku faham benda-benda ni. Cepat nak guna formula yang mana? Yang ni dia bagi cos phi. Ni dia bagi cos phi. Ni soalan pasal ni. Awak ada formula hanya 60 dengan 61. Tapi dia nak nilai resistance. Kan lah. P average is equals to I RMS, V RMS, V RMS, cos phi. Betul? Tapi awak tahu. Betul. Tapi P average is equals to I RMS square R. Baru awak nampak resistance. Ni kena hafal lah ni. I square R. Satu ni kena hafal. Boleh terbitkan daripada yang ada I naught, V naught ni semua ada. Tapi itu lah hafal. Kita masuklah I RMS square R is equals to I RMS V RMS cos phi. Okay, so saya boleh buang satu. So R saya akan jadi is equals to V RMS cos phi bahagi dengan I RMS. Betul tak tu? So masuklah. VRMS saya berapa? VRMS tadi kita dah cari VRMS. Dia bagi peak voltage. So boleh dah cari kan? So VRMS adalah 140 bagi dengan square root 2. Cos phi kita adalah 0.76. IRMS tadi kita dah cari. Iaitu apa tadi 3.18. So dapatlah saya punya R itu berapa? Tiga 3.66. 23.66. Unitnya adalah ni ada 2 markah je. Gantian 1 markah, jawapan unit 1 markah. So settle.
Next adalah calculate the value of impedance. Macam mana nak cari impedance? Apa formula untuk impedance? Nak pakai formula yang mana? Ada tak? Tak ada. Apa formula impedance? Tapi awak tahu equation ni. Kalau V RMS, sebab dia ada 3 ni kan, RLC is equals to I RMS darab dengan Z impedance. Kita cari. So, sama dengan, so Z sama dengan VRMS kita adalah 140 bagi dengan square root tu bahagi dengan V0 I0 lah sebenarnya. So bagi dengan 4.5 bagi dengan square root tu. So is equals to, so gantian 1 markah, jawapan unitnya 1 markah. Ke salah sini? Betul? Berapa? Berapa? 31.13 ohm. 21 pun 31. 31 kan? Betul. Okay. So this one 2 markah. Settle. Faham tak setakat ni? Okay tak? Follow tak semua? Okey, madam. Alright. Settle. Soalan nombor 5 dalam masa 1 jam. So settle. Itu pun saya buat slow-slow ni. So dalam final nanti awak ada 2 jam. So boleh tak sampai nombor 10? So tak ada masalah. Ada satu soalan ni. Boleh ni. Saya buat slow ni. Okay, inductor is connected. Inductor is connected in series with AC voltage supply of 30 volt. And then soalannya frequency 60 Hz. Inductive reactance of the inductor is 98. Inductive reactance maksudnya dia dah bagi apa ni? X, L. Kan? Calculate the inductance. Soalan cari inductance. So dia dah bagi XL. So XL apa formulanya? XL is equals to 2 pi FL. 2 pi FL. Soalan nak cari L. So okay, teruslah 98 bahagi dengan 2 pi F ni dia dah bagi is 60. So what is the answer? Kosong 0.26 Henry. Very good. So markah kat mana? Markah kat gantian, markah kat jawapan unit. Settle. Next, soalannya tanya peak current. Current, so dia guna direct lah. Awak tahu equation. V0 sama dengan I0 X L. Ataupun, okay, so settle. So V0 ada tak? Dia bagi 30 ni V apa? 30 ni V apa? VRMS. Very good. So ni adalah VRMS. So boleh tak cari V0? Boleh. So V0 adalah VRMS. So 30 times dengan square root 2 is equals to I0. I0. Sorry. I0 kita cari kan? XL. I0 nak cari. XL kita dah dapat 0.26. So therefore I0 is equals to, so ni 1 markah. Jawapan Madam, yang SL tu bukan 98 ke madam? sorry. Yeah. 98. Very 0.433 ampere. 433 ampere. Okay, good. So settle. 2 markah.
Boleh tak saya guna cara yang kedua? VRMS sama dengan IRMS XL. Boleh juga kan? Tapi yang ini awak cari guna RMS teruslah. IRMS, awak dapat IRMS, awak akan cari I naught. Macam biasalah, mana-mana pun tak kisah. Ini equation ni pun okey, equation ni pun okey. Understand? Boleh Boleh. Alright, so settle. So sekarang ni dah habis masa, so saya sampai soalan nombor 5 dalam masa 1 jam. Itu pun kita start lambat sikit tadi. So make sure ni that sampai soalan nombor 10 dalam masa 2 jam sempat sangat. Sebab soalan yang belakang bawah-bawah ni tak banyak markah macam yang atas-atas. Okay, so next class tomorrow kita akan discuss daripada soalan nombor 6 sampai 10. Make sure awak buat dulu. So kita akan laju lah. Boleh? Boleh? Boleh, madam. Okay, so that's all for today. Bye-bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Madam.